Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sekali pada minggu ini pada halaqah mingguan kita bagi membicarakan ilmu tentang mengenali sumber-sumber persyariatan Islam, iaitu ilmu usul fiqh, yang mana kita akan mempelajari bersama risalah usul fiqh daripada kitab Nuqayatul Ulum karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Jadi kita berhenti minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada definisi dalil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, saya dah menghuraikan tentang apa itu dalil. Okay, definisi dalil. Jadi sebagai ulangan, kata Imam As-Suyuti, dalil itu ialah apa yang memandu kita kepada suatu yang hendak diketahui tentangnya. Okay, al-mursyid. Al-mursyidu ila al-matlub. Dan juga ana sebut lagi satu definisi yang lagi masyhur di kalangan para ulama. Dalil ialah ma yutawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Sesuatu yang jika kita melihat dia dengan betul, dengan metodologi yang betul, dia akan memandu kita untuk tahu tentang suatu hukum. Okey? Dalil ialah sesuatu yang jika kita lihat dengan metodologi yang betul, dengan cara yang betul, dengan cara yang sahih, dia akan pandu kita untuk mengetahui suatu hukum. Itu maksud ma yutawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Okey, selesai. Itu dalil. Itu dah dalil. Dan dalil ini nama umum yang kita boleh gunakan atau kita boleh pakai kepada pelbagai perkara. Kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Al-Ijma', kepada Qiyas, kepada Ijma' sahabat, kepada Ijma' sukuti, kepada qaul sahabat, okay, kepada istishab, kepada istihsan dan sebagainya. Jadi dalil ini dia bukan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Al-Quran dan Sunnah ialah dalil utama. Daripada Al-Quran dan Sunnah akan datang dari dalil lain yang pecah daripada dia. Okay? Itu nanti kita akan sentuh insyaAllah. Jadi minggu ni kita nak belajar, kita nak huraikan kata Imam Suyuti yang ni. Okay? Jadi kata Imam As-Suyuti rahimahullah, okay, buat tuan-tuan dan puan-puan yang follow kelas saya ni, kita masih lagi di muqaddimah. Kita masih lagi di muqaddimah buku usul fiqh dalam Nuqayatul Ulum ni. Masih muqaddimah lagi tuan-tuan dan puan. Kata Imam Suyuti, wa dhannu rajihut tajwizain wal marjuhu wahmun wal mustawi syakkun. Wa dhannu rajihut tajwizain wal marjuhu wahmun wal mustawi syak. Okay, syakkun. Terjemahan dia, adh-dhann itu ialah sangkaan yang kuat di antara dua kemungkinan yang harus. Sangkaan yang lemah di antara dua kemungkinan yang harus itu pula ialah waham, dipanggil waham. Syak ialah sangkaan yang seimbang di antara kedua-dua kemungkinan. Apa dia? Kita nak belajar tentang istilah zon, waham dengan syak. Okay, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar atau pernah terlintas istilah-istilah ni. Okay? Kita ada istilah zon, ada istilah syak,
lagi satu istilah waham. Zon, syak dengan waham. Ni apa benda ni sebenarnya? Kata para ulama, zon, syak, waham ni dia membentuk apa yang kita panggil sebagai tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu. Okey, ilmu. Dalam bahasa Arab dipanggil maratib al-idrak. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan, maratib al-idrak ni? Maksudnya, ilmu yang sampai pada seorang manusia, yang sampai pada diri seorang pelajar, pada seorang faqih, pada seorang mujtahid, okey, ilmu yang sampai kepada kita sebagai manusia ni ada tingkatan. Tingkat yang pertama yang tertinggi, yang mana kita 100%, okey tuan-tuan dan puan, 100% kita yakin akan kebenarannya. Kita yakin akan ketepatan ilmu tersebut. Kita tak syak bahawa ilmu tu mungkin salah. Kita pasti ilmu tu betul. Ilmu tu dipanggil ilmu yakin lah. Yakin. Ataupun kita cakap yaqini. Ejaan Arab dia yaqini. Okey tuan-tuan dan puan. Boleh? Yaqini. Yaqini ilmu yang 100% kita pasti ia betul. Itu yaqini. Bawah dia. Kalau kita menurun ke bawah macam ni, nampak? Kalau kita 51% hingga 99% kita sangka kuat bahawa apa yang kita tahu tu betul. Kita menyangka kuat bahawa maklumat tu tepat. Okay. Kita sangka kuat tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya ada tak kita rasa mungkin salah? Ada. Tapi sangkaan tu sikit. Atau sangkaan tu kecil. So daripada 51 hingga 99. Apabila kita menyangka ketepatan suatu maklumat, apabila kita menyangka kebenaran suatu maklumat, itu dipanggil sebagai dhon. Okey tuan-tuan dan puan, dhon. Dipanggil dhanni. Okey, ulama usul panggil dia dhanni. Okey, ulama usul panggil dia dhanni. Ataupun kadang-kadang kita dengar ulama akan guna istilah seperti ghalabatu dhon. Okey, ghalabatu adh-dhann ataupun adh-dhann. Okey, apa yang saya sebut ni tuan-tuan dan puan-puan, istilah-istilah saya sebut ni, ghalabatu adh-dhann. Atau kadang-kadang kita jumpa ulama sebut adh-dhann ar-rajih. Okey, ini semua merujuk kepada yang ni, yang dhann tadi, iaitu 51 hingga 99%. Okey. So itu ilmu yang dipanggil sebagai dhann ataupun dhanni. Adapun apabila dia jadi 50%. Bila 50% tuan-tuan dan puan-puan, okey. Bila 50% kita syak, maksud kita syak, istilah dia syak. Syak ni apabila 50% kita rasa betul, 50% kita rasa salah. Ada sangkaan kita yang kata maklumat tu mungkin betul, ada sangkaan kita yang maklumat tu mungkin salah. Dan sangkaan itu sama kuat. Sangkaan itu sama kuat. Sebab tu Imam Suyuti kata al-mustawi. Al-mustawi. Mustawi ni maksudnya sangkaan yang betul, sangkaan bahawa perkara tu betul, ataupun sangkaan bahawa perkara itu salah, sama kuat, sama rata. 50-50 kita cakap kan. Kita cakap 50-50, betul tak? 50-50 itu dipanggil syak. Dipanggil syak.
Okey, bawah 50. Jika kita ada sangkaan kuat bahawa hadis tersebut bersilap, bahawa maklumat tersebut tidak tepat. Okey, ataupun mungkin berlaku kesalahan pada maklumat tersebut. Sangkaan yang kuat, sangkaan yang kuat kita bahawa ianya tidak betul. Itu dipanggil waham. Okey, waham. Kita kata waham ni contoh dia 1 hingga 49. 1 hingga 49%. Okey, itu dipanggil waham. Boleh tuan-tuan dan puan-puan Ini apa yang dipanggil sebagai tingkatan ilmu ataupun maratib al-idrak. Kalau ada yang tanya, apa faedah kita belajar? Apa faedah kita tahu perkara ni? Hatta kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ulama sebut perkara ni? Kan? Terutamanya dekat ilmu usul fiqh. Kenapa disebut? Jawapan dia kenapa? Kerana dalil-dalil dan hujah yang dipakai dalam agama ini, kita akan bubuh dia ikut rating maratibil idrak ni. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena fahami dengan baik. Ada sebab kenapa Imam As-Suyuti sebut perbahasan ni dekat muqaddimah buku dalam ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Jika kita tanya Imam Suyuti, apa munasabah permasalahan tentang maratibul idrak ini dibahas dalam ilmu usul fiqh? Imam Suyuti akan menjawab dekat kita, akan kata dekat kita, kerana apabila kamu berkenalan dengan dalil nanti, jenis-jenis dalil, apabila kamu berkenalan dengan kaedah-kaedah dalam ilmu usul fiqh nanti, kamu akan susun dalil dan kaedah tersebut kepada salah satu daripada tingkatan ilmu. Sebagai contoh, apabila kita ni tuan-tuan dan puan-puan kena fahami dengan baik-baik. Ini maklumat yang penting. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan perhatian. Okey. Apabila ulama membahaskan adakah hadis dhaif boleh dibuat menjadi sumber hukum? Okey, apabila ulama membahaskan adakah hadis dhaif boleh dibuat menjadi sumber hukum? Okey. Kenapa ada perbahasan tersebut? Kenapa perbahasan tersebut timbul? Kerana hadis dhaif di sisi ulama hadis, hatta ulama usul fiqh sekali, hadis dhaif kita akan letak dia pada level syak ataupun level waham. Bila kita sebut hadis itu dhaif, bila dhaif yang saya maksudkan dekat sini, kita cakap dhaif ringan bukan hadis yang batil atau palsu. Ni dhaif yang ringan, contoh macam hadis mursal. Okey, mursal ini hadis yang seorang tabi'in riwayatkan kepada Nabi terus, daripada Nabi terus sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Okey, marfu'u tabi'in 'alal masyhuri, kata Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah beliau. Marfu'u tabi'in 'alal masyhuri mursalun wa mursalun aw qayyidhu bil kabiri. So mursal ini hadis yang seorang tabi'in meriwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hadis dhaif. Hadis mursal, hadis dhaif. Hadis dhaif ini apa maksud dia? Apa maksud hadis dhaif tuan-tuan? Maksud hadis dhaif, kita syak bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis tu. 50-50. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Ataupun hadis dhaif ni kita boleh letak dia dekat tahap waham. Tahap waham ni maksudnya besar kemungkinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebut, tetapi ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi memandangkan hadis dhaif itu pada tahap syak ataupun waham, ulama usul akan bagi tahu dekat kita, wahai pelajar, hukum hakam agama ini hanya dibina daripada dalil-dalil yang yakin dan zon sahaja. Dalil-dalil yang yakin dan zon sahaja. Kaedah dalam ilmu usul,
hukum hakam agama ini dibina daripada yakin dan zon. Zon pun diterima. Tetapi zon lah, bukan syak. Itu kaedah asas. Jadi bila kita cakap yakin, Al-Quran itu dalil yang diterima sebab dia yakin ni 100% pasti Nabi SAW bawa kepada kita. Pasti Allah Azza wa Jal yang sebut, yang berkata-kata dengan Al-Quran itu. Maksudnya kalamullah. Confirm. Hadis mutawatir, confirm Nabi SAW sebut. Confirm kata-kata Nabi SAW. Hadis mutawatir ni hadis sahih yang paling berkualiti lah. Okay. Kemudian bawah dia zon. Zon ni contoh hadis sahih yang tak mutawatir, hadis ahad. Itu zon. So zon boleh jadi sumber dalam agama. Qiraat yang syazah. Cara bacaan qiraat yang syazah, yang tak penuhi syarat-syarat untuk menjadi qiraat yang diterima. Okay, ada beberapa syarat. Antaranya qiraat tu hendaklah mutawatir. So katakanlah ada qiraat yang tidak mutawatir, cara bacaan yang tidak mutawatir, khusus kepada beberapa sahabat atau tabi'in sahaja, jadi qiraat itu tidak mutawatir. Dia jadi qiraat syadzah. Okey? Antara syarat untuk menjadi qiraat yang diterima ni, dia kena mutawatir. So bila dia jadi syadzah, boleh tak kita nak buat dia jadi sumber hukum? So ulama usul akan bahas. Okey, qiraat syadzah ini kita letak dia dekat mana? Dalil zanni contoh. Qiraat mutawatirah kita bubuh dekat dalil yaqini contoh. So sebab tu faedah penting kita belajar maratibul idrak ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Penting tak faedah dia? Penting sangat, nampak tak? Sebab kita akan klasifikasikan dan kita akan susun dari sudut kekuatan dalil-dalil dalam agama ini. Kita akan susun dalil, okey, dari sudut kekuatan. Bahkan bukan sahaja dalil tapi kaedah nak faham dalil. Okey, yang mungkin lebih teknikal dalam isu umum khusus, okey, mutlak muqayyad, amar dengan nahi kan, kita panggil dalalatul alfaz ni. Kadang-kadang ada lafaz yang am, ada lafaz yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad dan sebagainya ni. Ada banyak kaedah dalam bab-bab tersebut. Banyak kaedah-kaedah yang ulama usul fiqh pakai, yang mana kaedah tersebut pun kita akan susun. Ada kaedah yang yaqini, semua ulama setuju. Ada kaedah yang zanni, majoriti setuju contoh. Ada kaedah yang tak dipersetujui. So, kita akan letak dia dekat, inilah maratib al-idrak ni. Okay. So, penting belajar tingkatan ilmu atau maratib al-idrak. Dan itulah faedah dia kenapa kita belajar dalam ilmu usul fiqh. Okay. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, okay, habis muqaddimah tuan-tuan dan puan-puan. Imam Suyuti just nak bagi tahu kita secara umum tentang apa itu masadir at-tashri'. Masadir at-tashri' ialah sumber-sumber utama di dalam pensyariatan. Sumber-sumber utama kita ada 4. 4 ni sumber utama, tapi dia bukan semata-mata sumber. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut dia sebagai sumber utama. Tapi dia bukan semata-mata sumber yang kita ada. Ialah Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang mana 4-4 ni kita akan belajar pada bab yang khusus atau terperinci. Okay? Bab yang khusus nanti insyaAllah. Dan 4 ini menjadi kesepakatan di kalangan mazhab-mazhab yang muktabar untuk terimanya sebagai dalil. Mazhab-mazhab yang muktabar, mazhab yang 4 maksudnya. Okay? Hatta qiyas sekalipun, walaupun masyhur bahawa mazhab Zahiri itu menolak qiyas, tapi bukan mereka menolak qiyas secara mutlak. Ada perkara-perkara yang mereka pakai yang sebenarnya kita kategorikan sebagai qiyas, mereka juga pakai. Cuma mereka tak panggil qiyas. Jadi untuk kita kata secara mutlak kan, untuk kita bagi maklumat umum, mazhab Zahiri menolak qiyas secara total contoh. Mazhab Zahiri menolak qiyas secara total, itu kenyataan yang salah. Tak tepat. Okay, tak tepat. Dan Al-Zahiriyah sendiri, Zahiri itu sendiri, kita nak namakan sebagai mazhab pun susah. Sebab ada perbahasan di kalangan ulama usul, okay,
adakah Zahiri itu satu mazhab yang establish? Apa ciri-ciri satu mazhab yang establish, betul tak? Mazhab yang establish ni dia mesti imam tu ada usul yang jelas, yang telah dimudawwan, yang telah direkodkan, yang telah disimpan oleh anak murid dia, yang telah direkod, yang telah ditulis dan dinyatakan, disebarkan dan dinyatakan kepada orang ramai. Kemudian difahami dengan baik oleh anak murid dia akan elaborate, akan elaborate lah, akan hurai apa itu usul imam dia. Sehingga akan ada banyak kitab-kitab yang akan melakukan penapisan, yang akan melakukan penambahbaikan. So dia jadi mazhab yang establish. Usul imam tu jelas. Usul imam tu kita cakap recorded. Ada bukti-bukti penulisan. Okay. Adapun mazhab Zahiri, kalau kita nak realistik tuan-tuan, mazhab Zahiri ni mazhab yang satu dah pupus. Kedua, penulisan yang sampai dekat kita pun tak cukup untuk kita establishkan dia sebagai mazhab. Boleh? Kan? Baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan, terbit satu buku nama dia Al-Muhalla. Syarh Al-Mujalla. Karangan Al-Imam Ibn Hazm. Kitab tu dah terbit lama dah tuan-tuan dan puan-puan. Dia dah pernah terbit lama sebelum ni. Cuma cetakan baru ni cetakan yang bagus dengan penelitian dan tahqiq yang baik oleh seorang ulama yang bernama Bashar Awad Ma'ruf. Okay, Dr. Bashar Awad Ma'ruf, ulama yang sangat bagus dalam bidang mentahqiq kitab. Beliau melakukan penelitian semula dan terbitkan buku Al-Muhalla itu dalam 20 jilid. 20 jilid, bayangkan tuan-tuan dan puan. Jadi ada orang yang dia ingat, kalau saya baca Al-Muhalla oleh Ibn Hazm 20 jilid ni, saya faham usul Zahiriyah lah. Tak mesti. Itu mungkin tafsiran Ibn Hazm terhadap usul mazhab Zahiri lah. Yang mana mazhab Zahiri ni bukan Ibn Hazm punya mazhab, dia mazhab Daud, antara anak murid daripada Imam Syafi'i. Kan? Ibn Hazm ni dia pelopor yang datang terkemudian. Jadi kita tak cukup sumber dan tak cukup tokoh yang akan buat proses penapisan dan penelitian. Tanqih dan tadhib. Okay, dipanggil tanqih dan tadhib. Bukan tahzib, tadhib. Okay. Tanqih dan tahzib sila. Tanqih dan tahzib. Tak cukup tokoh yang buat tanqih dan tahzib, iaitu penelitian, penapisan, tak cukup. So tahzib ni penapisan, tazhib mencantikkan, mencantikkan. Itu tazhib. Tahzib dia menapis, membuang apa yang tak patut. Jadi dalam mazhab Zahiri ni tak ada berlaku proses penapisan dan penelitian yang cukup untuk kita cakap dia mazhab yang establish usul dia. Sehingga ada orang boleh datang kurun ke-22 Masihi ni, zaman sekarang ni 1443 Hijrah, tiba-tiba dia kata saya ikut mazhab Zahiri. Tak boleh. Okay. Kalau saya ingat saya lah, majoriti ulama-ulama 4 mazhab mengatakan tak boleh keluar daripada 4 mazhab. Dari sudut untuk kita taklid. Maksudnya orang awam kalau dia nak taklid, dia kena taklid salah satu daripada 4. Dia kena taklid salah satu daripada 4. Tak wajib dia taklid mazhab Syafi'i, tak wajib dia taklid mazhab Hanafi, tak wajib dia taklid mazhab Maliki, tak wajib dia taklid mazhab Hanbali. Okay. Dia wajib taklid. Tapi yang mana satu, dia harus untuk pilih mana satu. Dan yang terbaiknya dia taklid mazhab kat negara dia lah. Mazhab setempat dengan dia, kan. Mazhab yang setempat tu. Cuma ulama usul juga majoritinya bersepakat luar daripada mazhab yang 4 tak boleh taklid. Hatta tak boleh berfatwa dengan qaul yang dia luar daripada mazhab yang 4. Sebahagian kata sedemikian dalam kitab-kitab usul al-ifta. Okay. Sebab biasanya orang yang difatwa dengan keluar daripada mazhab yang 4, pandangan tu biasanya syadz. Hatta kita boleh kata semua qaul yang muktabar ada dalam mazhab yang 4. Ada dalam mazhab yang 4. Kalau dia bukan pandangan yang kuat atau muktamad dalam mazhab tersebut pun, dia adalah salah satu qaul dalam mazhab tu. Jadi kalau kita totally keluar daripada 4 mazhab, pandangan yang ada tu biasanya syadz, confirm syadz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan pelik lah, sebab tu ada ulama yang bernama Imam Ibn Rajab.
ada buat kitab nama dia Ar-Raddu ala man ittaba'a ghaira al-madhahib al-arba'ah. Bantahan kepada orang yang mengikut keluar ataupun lain daripada mazhab yang empat. Okey. Kesimpulan dia, kita balik kepada buku kita ni, saya keluar tajuk sikit tadi. Kita balik kepada buku kita ni. Mazhab yang empat bersepakat bahawa kitab, sunnah, ijma', qiyas itu adalah hujah, adalah dalil. Okey, adalah hujah ataupun dalil. Kemudian Imam As-Suyuti bagi tahu kepada kita apa perbahasan-perbahasan yang terkandung dalam yang terkandung di dalam risalah ni. Risalah Nuqayatul Ulum ni. Okey, usul fiqh daripada Nuqayatul Ulum. Kata Imam Suyuti ada perbahasan tentang mabhasul kitab. Nanti kita akan belajar first dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan, mabhasul kitab. Mabhasul kitab ialah kita nak belajar tentang Al-Quran. Kita akan belajar macam mana nak faham Al-Quran. So Al-Quran itu kalamullah lah, percakapan. Kalam. Al-Quran itu adalah amr, arahan daripada Allah. Al-Quran itu adalah an-nahi, larangan. Dalam Al-Quran ada arahan, dalam Al-Quran ada larangan. Dalam Al-Quran ada khabar, pengkhabaran. Okey. Dan khabar juga dekat sini lebih khusus, maksud dia hadis. Okey, hadis. Bila ulama usul fiqh kata mabhasu al-khabar, biasanya dia refer kepada hadis. Dia akan panggil khabar hadis tu sebagai khabar. Okey. So dalam mabhas al-khabar, hadis, kita akan belajar macam-macam. Jenis-jenis hadis ni macam yang kita belajar dalam ulum hadis, dan juga kita akan belajar kehujahan hadis. Kehujahan hadis, macam mana nak faham hadis, okey? Istifham, uslub istifham ni pertanyaan, tamannin, impian, ardin, okay, nanti kita akan belajar semua ni. Qasam, sumpah, haqiqah, iaitu lafaz yang kekal penggunaannya seperti mana makna asalnya. Manakah selain dari haqiqah itu dipanggil majaz. Okey. Yang ni Imam As-Suyuti just sebutkan kita secara umum apa bab ataupun fasal yang kita akan belajar. Okey, bab ataupun fasal yang kita akan belajar. Seolah macam dia bagi tahu kamu nanti pada muka surat akan datang, kamu akan belajar perkara demikian ni. Okey, kamu akan belajar perkara demikian ni. Dalam bahasa Arab dia ni. Nampak? Mabahithul kitab al-kalam. Amrun wa nahyun wa khabarun wa istifhamun wa tamannin wa ardun wa ardun wa qasamun wa haqiqatun ma baqiya ala mawdu'ihi wa ghairuhu majaz. Okey. Jadi sekarang kita nak masuk pada mabahithul kitab atau mabahathul kitab. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, setelah Imam Suyuti bahagikan sumber persyariatan yang utama itu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kita nak belajar tentang Al-Quran, iaitu Al-Kitab. Yang mana di dalam Al-Quran atau Al-Kitab ini, perkara pertama yang kita akan belajar ialah tentang apa itu Al-Amr. Apa itu Al-Amr? Jadi kata Imam As-Suyuti, Al-Amru talabul fi'li mimman huwa dunahu bif'al lil wujubi 'inda al-itlaq la li fawrin wa takrarin illa li dalil wa huwa nahyun an diddihi wa aksih. Okey. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan, saya cek sikit. Amrun wa nahyun. Okey. Saya double check sikit sebab risalah ni Imam As-Suyuti ambil daripada Matan Al-Waraqat. Jadi saya nak tengok Imam Suyuti, adakah Imam Suyuti tak sebut terus perbahasan. Sekejap Okey. Okey tuan-tuan dan puan, betul. So Imam Suyuti tak elaborate kat bahagian Al-Kalam ni.
Amr, nahi, khabar, istifham ni Imam Suyuti tak bagi definisi. Imam Suyuti hanya sebut sahaja. Jadi saya akan hurai kat tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. So sebelum kita masuk al-amr ini, saya akan hurai apa dia yang Imam Suyuti sebut ni. Mabahithul kitab al-kalam amrun wa nahyun. Okay? Sebab dalam buku yang asal, iaitu Matan al-Waraqat oleh Imam al-Haramain, yang mana daripada buku tersebut Imam As-Suyuti buat risalah usul fiqh daripada Nuqayatul Ulum ini. Buku asal itu iaitu buku Al-Waraqat oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain akan bagi definisi apa itu amr, apa itu kalam. Amr apa, nahi apa, khabar apa, istifham apa, ataupun Imam Al-Haramain akan bagi contoh. Tapi Imam Suyuti dia just sebut sahaja. Okay, rahimahullah, Imam Suyuti hanya sebut. Imam Suyuti tak bagi contoh atau definisi. Jadi saya akan tolong huraikan dekat tuan-tuan dan puan. Jadi pertama, bila kita bahas tentang mabhasul kitab, nak belajar tentang Alkitab iaitu Al-Quran, perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu ialah Al-Quran itu kalam. Al-kalam. Al-Quran itu kalam lah, percakapan. Kalam siapa tuan-tuan dan puan-puan? Al-Quran adalah kalamullah dengan kesepakatan para ulama kita. Tanpa syak, Al-Quran itu kalamullah azza wa jal. Kata-kata Allah azza wa jal. Okay? Tanpa syak. Bila kita kata Al-Quran itu kalamullah dan Al-Quran itu kata-kata dan percakapan, ulama melihat bahawa Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab. Betul tak tuan-tuan dan puan? Al-Quran datang dalam bahasa Arab. Sekarang ni saya nak bagi muqaddimah penting untuk tuan-tuan dan puan faham cara kita nak interaksi dengan Quran. Bila kita sebut Al-Quran ni percakapan atau kata-kata Allah, kalamullah, dan Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab. Okay. Diturunkan kepada Nabi SAW di dalam bahasa Arab yang jelas. Diturunkan kepada Nabi SAW kepada komuniti Arab Jahiliyah waktu itu, masyarakat dan komuniti Arab Jahiliyah waktu tersebut, yang ketika itu mencapai kemuncak di dalam ilmu bahasa dan kesusastraan. Ilmu bahasa dan kesusastraan. Okay. Sastra, okay, sajak, syair dan sebagainya penuh dalam bahasa Arab. Apa yang kita panggil sebagai orang Inggeris panggil dia public speaking. Seni berkata-kata, ialah public speaking, cakap dekat depan orang ramai. Orang Arab panggil dia ilmu al-khatabah, cakap, kan. Waktu tu pun masyhur, ada ramai orang yang orang ulama-ulama ataupun orang-orang bahasa ni panggil dia orang ni sebagai orang yang mufawwah. Mulut ni cakap sedap, dia boleh pengaruh orang ramai, dia kalau dia public speaking orang dengar. Okey. Penyair pula dia berikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab. Okey, penyair diberi kedudukan yang tinggi kerana kecantikan bahasa. Dan penyair-penyair Arab ini mereka ada kemampuan untuk gubah syair secara spontan. Tak perlu fikir, boleh. Orang bagi dia, tunjuk kat dia, contohnya tunjuk kat dia arak depan mata dia, dia boleh buat syair puji arak tu dalam 100 rangkap, 200 rangkap. Buat qasidah. Okay? Qasidah ni syair lah. Qasidah ni syair asal maksud dia. Okay? Untuk puji arak tu 100 rangkap, 200 rangkap. Itu dipanggil seni irtijal. Irtijal ni maksudnya buat syair tanpa rancangan terlebih dahulu. Bagi public speaking tanpa rancangan terlebih dahulu. Jadi Nabi SAW, konteks zaman Nabi SAW, orang Arab pada zaman Nabi SAW, konteks tersebut, zaman tersebut, orang Arab berada di kemuncak penguasaan ilmu bahasa. Kemudian datang Al-Quran yang menjadi mukjizat ini, yang mana menurut majoriti ulama ulumul Quran, sisi mukjizat yang utama yang ada dalam Al-Quran itu, antara yang paling utama yang ada dalam Al-Quran, atau kita boleh kata paling utama lah. Apa sisi mukjizat yang paling utama? Bahasa. Bahasa Al-Quran. Okey. Dari sinilah
ulama bahasa dan ulama usul fiqh buat kesimpulan, apa gaya bahasa yang ada di dalam bahasa Arab, fenomena-fenomena bahasa yang ada di dalam bahasa Arab, gaya bahasa tersebut dan fenomena tersebut juga ada di dalam Al-Quran. Apa yang saya sebut ni penting tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh catat. Apa gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab sebelum Al-Quran turun? Apa gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab? Apa fenomena-fenomena bahasa yang ada dalam bahasa Arab sebelum Al-Quran itu sendiri turun? Apabila Al-Quran turun, perkara tersebut pun ada dalam Al-Quran juga. Okey? Itu asas dia. Daripada asas inilah ulama usul fiqh bertolak. Bertitik tolak daripada asas ini. Daripada asas apa gaya bahasa dan fenomena bahasa yang ada dalam bahasa Arab, pasti ianya akan ada dalam Al-Quran juga, kerana Al-Quran itu bahasa Arab. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Antara yang sebutkan perkara ini, seorang ulama bahasa, nama dia Ibnu Jinni. Tuan-tuan dan puan-puan dengar nama Ibnu Jinni. Anak jin ke? Tak, dia bukan anak jin, dia manusia lah. Cuma nama dia Ibnu Jinni. Okey. Ulama bahasa yang masyhur. Bertitik tolak daripada itu, apa sahaja kaedah atau gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab, ianya juga ada dalam Al-Quran. Okey. So, dalam Al-Quran kita ada gaya bahasa amr. Nanti kita akan belajar amr apa. Okey, amr akan dikhususkan oleh Imam Suyuti. Amr ni arahan. Ada gaya bahasa an-nahi, nahyun, larangan. Okey, pun akan dikhususkan oleh Imam Suyuti juga dalam fasal yang khusus. Akan ada khabar. Okey, akan ada khabar. Khabar itu perkhabaran. Dalam Al-Quran ada perkhabaran. Okey, dalam Al-Quran ada khabar, perkhabaran. Maksudnya cerita tentang umat-umat terdahulu contohnya. Itu khabar. Cerita tentang umat-umat terdahulu. Cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Alaihimussalatu wassalam kan. Alaihimussalam. Okey? Ataupun cerita tentang apa yang akan berlaku nanti. Di hari kiamat. Pada hari kiamat. Okay? Ketika di akhirat. Itu pun khabar. Okey? Itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada istifham. Persoalan-persoalan. Kan contohnya Allah akan mulakan ayat dengan tidakkah kamu lihat? Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu lihat langit itu bagaimana kami dirikannya tanpa ada tiang, contoh. Tidakkah kamu melihat unta bagaimana kami menciptanya pada penciptaan unta, contoh. So dalam Al-Quran pun ada istifham, persoalan-persoalan yang Allah tanya. Okey. Ada tamannin. Tamannin ini adalah impian-impian. Impian-impian maksudnya orang-orang yang dah masuk di dalam neraka, okey. Mereka mengimpikan kalau boleh, ataupun orang-orang yang dah mati, yang dah menyesal kerana amal ibadat dia, amal dia yang kurang, ibadat dia yang tak ada tu, dia menyesal dan dia mengimpikan agar dia boleh kembali ke muka bumi. Ada yang menyesal kalau katakan, bagus kalau aku ni dulu bukan manusia, aku ini tanah saja. Okey, supaya aku ni taklah dihisap ataupun taklah diberi taklif. Okey. Ada yang menyesal aku tak ambil dia tu sebagai kawan, dia tu sebagai teman. Okey. Kemudian ard, ada pelawaan. Itu pun gaya bahasa juga. Ala, tidakkah kamu mahu, contohnya pelawaan untuk makan, pelawaan untuk datang ke rumah pun ada juga dalam bahasa, dalam Quran dan hadis. Okey, gaya bahasa pelawaan. Semua ni ada dalam Al-Quran dan hadis, tuan-tuan dan puan. Amr ada dalam Quran dan hadis. Nahi ada dalam Quran dan hadis. Okey. Maksudnya gaya bahasa tu ada dalam Quran dan hadis. Khabar, istifham, tamannin, ard ada dalam Quran dan hadis belaka. Ada. Qasamun, sumpah pun penuh dalam Quran dan hadis. Wadduha, sumpah.
wal asr, sumpah. Okey, macam-macam ada. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Okey, itu pun satu bentuk juga. So penuh dalam Al-Quran dan hadis juga bentuk bahasa yang dipanggil sebagai sumpahan. Dan yang terakhir dalam Al-Quran dan hadis juga ada hakikat dan majaz. Ada hakikat dan majaz. Okey, apa dia hakikat dan majaz? Hakikat dan majaz ni kita elaborate sikit. Sebab hakikat dan majaz ni penting. Okey, khabar istifham tamanin ar dengan qasam biasanya dia tak terlibat hukum sangat. Ada tapi tak utama. Yang terlibat dengan hukum ni hakikat dan majaz. Okey. Hakikat ni apa? Hakikat ini ma baqiya ala mawdu'ihi. Hakikat ini adalah satu lafaz, satu perkataan yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey. Satu perkataan yang digunakan yang bersesuaian dengan asal maksud dia. Yang bersesuaian dengan asal maksud dia. Apabila suatu perkataan itu kita guna dia sesuai dengan asal maksud dia, itulah hakikat. Ini saya bagi huraian secara umum. Ini tuan-tuan dan puan. Okey. Ma baqiya ala mawdu'ihi. Sebab okey, saya bagi contoh sebelum kita nak tengok tu, saya bagi contoh dulu. Ulama usul fiqh dan bahasa Arab kata ada apa yang dekat sana dipanggil sebagai konsep al-wad'u. Okey. Al-wad'. Okey. Al-wad'u ni tuan-tuan dan puan, di sisi ulama bahasa dia merujuk kepada meletakkan makna bagi lafaz. Boleh? Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, bila kita cakap qalamun, pen, kita refer kepada alat tulis lah yang kita nak guna untuk tulis, betul tak? Contohnya tuan-tuan dan puan nampak kan saya pegang pen. Ni pen qalam, betul tak? Al-wad'u apa? Al-wad'u adalah apabila orang Arab ambil lafaz qalam tadi, qalam, lafaz qalam tu untuk merujuk kepada pen. Itu al-wad'. Okey, meletakkan makna bagi lafaz atau meletakkan lafaz bagi makna. Okey. Bila kata qalam, al-qalam dia merujuk kepada ni, alat tulis ni. Itu dipanggil al-wad'u. Okey, itu dipanggil al-wad'u. Dan dia ada dekat sana apa yang dipanggil sebagai makna asal. Maksud dia apa? Orang Arab asalnya bila kata qalam, dia merujuk kepada pen lah, kepada perkara yang kita guna untuk tulis. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayu contohnya. Okey, tuan-tuan dan puan. Dalam bahasa Melayu, bila kita guna perkataan tulang. Tulang dalam bahasa Melayu. Tulang, orang Melayu kita guna letakkan tulang ni untuk makna kepada apa? Lafaz kepada makna apa? Tulang adalah nama kepada sesuatu yang di badan kita. Sesuatu di badan yang menjadi sendi contoh. Yang menjadi sendi ke, okey. Diperbuat daripada kalsium ke, okey. Itulah dia. Tulang, betul tak? Tulang ini adalah sesuatu di badan yang menjadi sendi atau boleh contohnya membuatkan kita punya pergerakan itu membuatkan manusia boleh bergerak contoh. Kalau tanpa tulang tak boleh bergerak contohnya. Okay, maksudnya tulang ni apa yang ada kat badan lah. Senang cerita tulang kan. Tapi kadang-kadang orang Melayu kita guna tulang dengan maksud yang berlainan dengan yang ni. Asal maksud tulang ni apa? Apa yang ada kat badan kita ni. Yang menjadi sendi ataupun kita cakap yang dibuat dari kalsium contoh. Contohlah kan. Okey. Okey, yang dibuat dari kalsium. Ini makna asal tulang lah, betul tak?
Itu tulang. Tapi kalau orang Melayu kita guna perkataan ringan tulang. Okey, tuan-tuan dan puan, ringan tulang. Tulang dekat sini masih lagi masuk yang ni ke? Bila orang Melayu kata tengok Ahmad tu rajin sungguh dia tolong orang kat masjid. Ahmad ni ringan tulang lah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ahmad ni ringan tulang. Maksudnya Ahmad tuan-tuan dan puan, kalau kita timbang tulang dia, agak-agak lah tuan-tuan dan puan ambil si Ahmad tu, timbang tulang dia. Ringan ke? Ke sama macam orang lain? Maksudnya sama je lah. Tulang dia macam orang lain kan. Ataupun sama dengan orang lain yang saiz macam dia, tulang dia. Tulang dia tak adalah ringan. Tak adalah orang lain tulang berapa kilogram, tiba-tiba tulang dia berapa gram je. Ringan sangat kan? Tak adalah. So apa maksud ringan tulang? Maksud ringan tulang apa tuan-tuan dan puan? Maksud dia rajin. Okey, rajin. Boleh? Persoalan dia tuan-tuan dan puan, bila saya gunakan perkataan tulang dekat sini ataupun ringan tulang untuk merujuk kepada rajin, adakah perkataan tulang dekat sini digunakan sesuai dengan makna asal dia? Ni makna asal ni. Tulang ni suatu yang ada kat badan kita yang boleh jadi sendi yang dibuat dari kalsium. Contoh, saya pun tak pandai sangatlah biologi dengan perubatan ni kan. Apa definisi tulang, tapi inilah tulang secara umum. Apa yang ada kat badan kita yang buat daripada kalsium yang boleh jadi sendi kan. Bila kita cakap ringan tulang, adakah dia merujuk kepada ni, asal maksud? Ini kita cakap al-wad'u ataupun al-wad'ul asli. Al-wad'u al-asli. Asal peletakan makna bagi tulang. Asal peletakan makna bagi tulang ialah merujuk kepada apa yang ada di badan. Tapi kalau kita cakap ringan tulang, dia dah tak merujuk kepada al-wad'ul asli. Dia dah merujuk kepada makna baru. Ini tuan-tuan dan puan, makna baru. Makna baru ini asal makna ke? Ini asal makna bagi tulang ke? Jawapan dia tidak lah. Ini bukan asal makna. Kita menggunakan perkataan tulang luar daripada asal makna dia. Inilah yang dipanggil sebagai majaz. Boleh? Tuan-tuan dan puan. Majaz itu apabila kita menggunakan suatu perkataan luar daripada asal makna dia. Makna dia. Bila kita guna ringan tulang untuk maksud kepada rajin, kita dah keluar daripada asal maksud tulang, iaitu perkara yang di badan, yang dibuat dari kalsium yang menjadi sendi. Okey, betul tak? Ataupun saya bagi contoh lain untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Asal dia orang Arab, al-wad'ul asli. Apa dia al-wad'ul asli? Asal peletakan makna. Okey? Asal peletakan makna. Asal peletakan makna, okey? Al-wad'ul asli maksudnya makna asal lah kita cakap, makna asal. Makna asal. Bila orang Arab guna perkataan asad, asadun kan? Makna asal maksudnya orang Arab sendiri bila kata asad, makna asal yang dia merujuk apa? Dia merujuk kepada hayawan muftaris, betul tak? Binatang pemangsa tu yang bertaring. Binatang liar lah, pemangsa. Okey? Hayawan muftaris. Dengan bahasa mudah dia, asad asalnya merujuk kepada singa lah. Dalam bahasa Melayu, bila kita kata singa, asal maksud singa merujuk kepada apa? Asal perkataan singa merujuk kepada makna apa? Kepada binatang tu lah singa. Binatang yang buas dan ganas kan. Binatang pemangsa.
Kadang-kadang kita guna perkataan asad untuk cakap kat orang. Contohnya kita cakap, Muhammad tu macam singa. Ataupun dalam bahasa Arab lah, dia kata, saya melihat singa di medan perang. Saya melihat singa sedang beri khutbah, kan. Ini contoh yang ulama selalu sebut. Okay, dah berulang sangat lah, tapi saya sebut dia. Okay? Sebab dia mudah. Orang Arab kata, Ra'aitul asada alal mimbar. Ataupun ra'aitu asadan. Okay, saya melihat seekor singa di atas mimbar. Ra'aitu asadan alal mimbar. Okay, ataupun al-asadu yakhtubu ala mimbar. Tak kisahlah. Singa itu sedang berkhutbah di atas mimbar. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita nampak ayat macam ni, saya melihat singa ke atas mimbar, saya mendengar singa beri khutbah. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Tak masuk akal satu. Kedua, dia keluar daripada makna asal. Keluar daripada makna asal singa. Asal makna singa kita guna untuk merujuk kepada binatang pemangsa tu. Betul tak? Untuk merujuk kepada binatang pemangsa. Binatang yang buas, yang ganas, kan? Tapi sekarang kita dah tak guna untuk merujuk kepada binatang tu dah. Kita dah guna perkataan asad dekat sini untuk perkara lain. Untuk apa tuan-tuan dan puan? Untuk lelaki yang berani, contoh. Ataupun garang. Orang utara panggil cengeng. Cengeng. Contoh. Garang. Kan? Garang lah. Dia cengeng, kan? So, kita guna perkataan asad sama. Tapi dah keluar daripada makna asal, betul tak? Sebab makna asal singa tadi rujuk kepada apa tuan-tuan dan puan? Singa kepada binatang tu lah. Tapi sekarang kita dah guna perkataan singa, asad, untuk merujuk kepada manusia. Perkataan singa untuk merujuk kepada manusia yang berani, manusia yang gagah, manusia yang garang, cengeng, sebagainya. Perbuatan kita gunakan suatu perkataan luar daripada makna asal dia, itu dipanggil apa? Itu dipanggil majaz. Okay? Itu dipanggil majaz. Jika kita guna perkataan tu sesuai dengan makna asal, kita tak keluar daripada makna asal, kita guna dia sesuai dengan makna asal. Kita kekalkan dia sesuai dengan makna asal dia, itu dipanggil apa tuan-tuan dan puan? Kalau sesuai dengan makna asal, dipanggil hakikat. Kalau keluar daripada makna asal, dipanggil majaz. Okay? Ini penerangan yang super simple, insyaAllah. Semua orang boleh faham. Saya rasa insyaAllah semua orang boleh faham. InsyaAllah. Okay? Senang sangat. Okay? Yang ini senang. InsyaAllah senang. Okay? So ini apa yang dipanggil sebagai konsep hakikat dan majaz. Yang mana ulama usul fiqah bila membahaskan konsep hakikat dan majaz ini selalu tekankan dua konsep, iaitu al-wad'u dengan al-isti'mal. Bila kita bicara tentang hakikat dan majaz, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh lari daripada kena bincang apa itu al-wad'u, apa itu al-isti'mal. Al-wad'u dan apa itu al-isti'mal. Al-wad'u ni meletakkan makna. Al-isti'mal menggunakan perkataan tu. Okay. Jadi, setiap perkataan yang kita nak kaji dalam bahasa Arab ni ataupun dalam Al-Quran dan Sunnah contohnya, kita kena tengok al-wad'u dia. Tengok makna, peletakan makna asal dia. Macam
Contoh saya bagi tadi, al-wad'u bagi perkataan asad, singa merujuk kepada binatang. Binatang yang ganas, binatang pemangsa, binatang buas tu. Meletakkan perkataan singa untuk merujuk kepada binatang yang pemangsa, semua tu, itu dipanggil al-wad'. Al-isti'mal bila kita guna perkataan. Kita guna perkataan singa. Kita guna perkataan asad, kita guna dalam percakapan kita. Tadi saya nampak ada singa dekat dalam perpustakaan. Contoh, kita guna dalam percakapan. Kita guna dalam penulisan. Kita tulis dekat kawan kita tadi dekat WhatsApp. Tadi aku tersempak dengan singa dekat restoran. Itu dipanggil apa tuan-tuan puan? Itu al-isti'mal. Bila kita guna perkataan tu, kita bubuh dalam ayat, bubuh dalam konteks. Okey? Saya nampak singa khutbah atas mimbar. Saya nampak singa tengah drive kereta tadi. Dia duk horn orang. Contoh kan. Dia duk horn kuat-kuat dekat traffic light. Singa apa buat kereta macam tu. So itu al-isti'mal, betul tak? Itu dah bagi isyarat dekat kita, dia dah tak guna dengan makna asli dah. Okey. Ada makna, peletakan makna, meletakkan makna bagi satu perkataan, itu dipanggil al-wad'. Menggunakan perkataan itu sendiri pada ayat atau konteksnya, ayat yang kita tulis, ayat tulis ataupun ayat yang kita bercakap dengannya, okey. Itu dipanggil al-isti'mal. Okey, al-isti'mal. Dan kita ada masa sikit ni, saya cuba hurai, insya-Allah saya cuba hurai apa yang sempat. Dan ulama usul fiqh kita membahagikan hakikat itu kepada 3 jenis. Tadi yang saya hurai dekat tuan-tuan dan puan-puan, singa asalnya untuk binatang yang buas tu. Kemudian kita gunakan perkataan singa untuk merujuk kepada lelaki yang cengeng atau garang. Itu majas. Adapun asal maksud singa merujuk kepada binatang yang buas. Contoh saya bagi dalam bahasa Melayu, tulang. Asalnya tulang ni untuk apa yang ada kat badan kita, buat daripada kalsium. Tapi bila kita cakap ringan tulang, dah totally maksud lain dah. Maksudnya dia rajin. Luar daripada asal maksud. Okay. Bila kita melihat daripada asal maksud tu, maksudnya asal dari sudut bahasa. Asal peletakan makna dari sudut bahasa. Contohnya dari sudut bahasa Arab, perkataan asad merujuk kepada singa. Kita cakap dari sudut bahasa Arab, asad merujuk kepada binatang pemangsa yang ganas, contoh. Itu dipanggil hakikat dari sudut bahasa, lughawiyah. Okey? Kadang-kadang kita ada juga, ada dekat sana apa dipanggil sebagai hakikat dari sudut syarak, hakikah syar'iyah. Ini yang penting yang kita nak belajar tuan-tuan dan puan. Hakikah syar'iyah ni yang kita nak belajar. Hakikah syar'iyah ni yang penting. Semua penting lah sebenarnya. Lughawiyah, syar'iyah dengan urfiyah. Yang ketiga urfiyah dipanggil. Okay, ada masa insyaAllah. Saya cuba habiskan dalam 5 minit. Okay? Lughawiyah apa? Lughawiyah, contoh dia, kita guna perkataan singa refer kepada binatang. Binatang pemangsa. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa perkataan asad atau singa dalam buku bahasa Arab, okay? Bila dengar orang Arab bercakap, asal maksud singa binatang pemangsa. Itu hakikat dia. Syar'iyah pula apa dia? Syar'iyah ni bila syarak datang, agama kita datang, syarak datang, dia dah meletakkan satu makna yang baru bagi satu perkataan. Dia dah bagi definisi dia sendiri contohnya. Okay. Yang mana bila kita jumpa perkataan itu di dalam nas syarak, Al-Quran dan Sunnah, kita akan tafsirkan dia sesuai dengan tafsiran baharu ini, yang syarak bawa ni. Contohnya syarak datang kata bahawa solat
Okey. Kalau kita tengok syarak dari sudut hakikat bahasa solat, orang selalu cakap solat merujuk kepada doa, betul tak? Okey. Ulama selalu sebut asal maksud solat itu doa. Tapi sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan, bila saya cakap saya solat Zuhur, adakah maksud saya berdoa Zuhur? Taklah, saya solat. Solat tu ada perbuatan tertentu, percakapan tertentu. Dia lebih daripada doa. Dia bukan doa, betul tak? Sebab sekarang ni perkataan solat itu tadi, syarak datang, syarak bawa maksud baru, bawa makna baru. So kita selalu dengar orang definisikan solat sebagai percakapan dan perbuatan yang khusus yang dimulakan dengan takbir. Dan diakhiri dengan salam, kan? Biasanya. Dan diakhiri dengan salam. Dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Okey. Kebiasaannya solat itu ialah percakapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah makna baru yang dibawa oleh syarak terhadap perkataan solat. Ini hakikat syarak. Maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa perkataan solat dalam Al-Quran dan Sunnah, asal maksud dia yang ni. Ini asal maksud. Ini asal maksud. Dia mungkin boleh keluar daripada maksud ni, tapi dia akan jadi majas. Tak boleh keluar dan memang ada keluar pun. Okey. Tapi asal maksud dia merujuk kepada yang ni. Kan? Yang ketiga, kita ada hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah ni dari sudut uruf setempat. Uruf. Uruf ni tak mesti setempat lah, uruf. Kebiasaan dekat satu kawasan ke, kebiasaan di kalangan satu bangsa ke, di kalangan satu masyarakat ke, itu dipanggil uruf. Contohnya orang Melayu kita kata daging, bila kata daging merujuk khusus kepada lembu. Walaupun unta ada daging, ada. Bila kita cakap daging, burger daging satu, tak ada orang faham burger daging tu maksudnya burger daging unta. Walaupun unta ada daging. Betul tak? Ayam ada daging tak? Ada lah. Ikan ada daging tak? Kita boleh kata daging lah dari sudut bahasa. Tapi orang kita tak panggil daging. Orang kita tak cakap ikan tu daging, ayam tu daging, unta tu daging. Bila orang kita cakap daging, biasanya rujuk kepada lembu. Itu hakikat dari sudut uruf, kebiasaan. Maksudnya uruf dah meletakkan makna daging untuk merujuk kepada daging lembu. Dah ada al-wad', peletakan makna dekat situ. Iaitu uruf menggunakan perkataan daging untuk merujuk kepada daging lembu. Okey, so saya berhenti dekat sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada kelas akan datang. Ada banyak lagi yang kita akan tengok dan InsyaAllah kelas akan datang saya akan bagi contoh banyak. Kelas yang ni saya nak hurai. Kelas akan datang saya akan mulakan dengan berikan banyak contoh hakikat dan majaz dalam Quran dan Sunnah. Okey. Yang terutamanya yang bagi kesan terhadap hukum hakam. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh anggap kelas yang hari ni macam teori. Kita kenal tentang hakikat dan majaz. Minggu depan kita nak tengok apa contoh-contoh dia. Okey, yang boleh bagi kesan pada hukum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudara Ustaz, contoh dalam bab kunut subuh di kalangan 4 mazhab ada 2 qaul, sunnah dan tak sunnah. Boleh ke kadang-kadang baca dan kadang-kadang tak? Atau cuma boleh amalkan satu qaul sahaja? Kita tak kena pilih, kena amalkan satu qaul, salah satu. Tak boleh kita gabungkan. Sebab kalau kita gabungkan, kita dah buat apa yang ulama panggil sebagai ihdath al-qaul tsalits. Ihdath qaul tsalits ni maksudnya kita dah buat satu qaul baharu yang bercanggah dengan dua pandangan ulama. Maksudnya apa? Ni tuan-tuan dan puan-puan kena faham baik-baik. Isu kunut ni isu khilaf.
Isu kunut, isu khilaf. Khilaf kepada dua pandangan. Kepada sunnah dan tak sunnah, itu bid'ah lah. Sunnah kepada tak sunnah, itu bid'ah. Ada kata jangan buat, tak boleh buat sebab dia bid'ah. Ada kata boleh buat, dia sunnah. Yang kata dia sunnah mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Yang kata dia tak boleh buat, dia tak sunnah, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali. Ini khilaf salaf terhadap isu kunut. Khilaf ulama mazhab kita lah terhadap isu kunut. Berapa kaul? 2 kaul ni. Kalau tiba-tiba kita datang pada zaman sekarang ni, kita nak gabungkan 2 kaul. Kita datang bawa kaul ketiga, kata kunut ni kadang-kadang sunnah, kadang-kadang tak sunnah. Boleh buat tapi jangan berterusan contohnya. Ataupun on off lah, boleh on off. Kita dah buat kaul ketiga, yang mana kaul ketiga ni tak pernah disebut oleh mana-mana ulama mazhab. Kaul ketiga ni sebenarnya dianggap dia dah mencari ijma'. Mungkin tuan akan tanya, macam mana boleh cari ijma' Ustaz? Tadi kata ada 2 khilaf. Ijma' dekat mana? Ijma' dia bukan dekat isu khilaf tu. Ijma' dia adalah dekat isu ulama' kita, ulama' mazhab kita dah bersepakat dalam isu kunut ni ada 2 kaul ni je. Ada 2 kaul ni je. Jadi kalau kita keluar buat kaul ketiga, kita bercanggah dengan ijma' bukan dari sudut ada khilaf tu, kita bercanggah dari sudut kita buat kaul baharu yang tak pernah ada mazhab atau ulama' sebut. Itu dari satu sudut, itu pun bercanggah dengan ijma'. Sebab apa? Sebab ni tuan-tuan dan puan dengan baik-baik. Sebab ulama' mazhab dah ijma' dalam isu kunut, berijma' di atas ada 2 kaul. Ada khilaf 2 kaul tu lah. Mereka berijma' di atas untuk ada 2 kaul tu je. Ini apa yang ulama' usul fiqh panggil sebagai ihdath al-qaul al-thalith. Tak boleh buat al-qaul al-thalith. Ihdath al-qaul al-thalith. Dia ihdath al-qaul al-thalith ni satu bentuk daripada mencari ijma'. Kharqun lil ijma'. Okay, ijma' dia apa? Ijma' dia ulama' salaf dan mazhab sepakat bahawa dalam isu kunut ada 2 kaul je. Jadi bila kita buat kaul ketiga, bercanggah dengan ijma' tak? Bercanggah dengan ijma'. Kalau ada orang cakap, tapi isu kunut ni khilafiyah, memang dia khilafiyah. Kita bukan cakap dia bercanggah ijma' situ, dia bercanggah dengan ijma' dari sudut sepatutnya mereka bersepakat ada 2 kaul je, kita tambah kaul yang ketiga yang tak pernah disebutkan oleh seorang salaf ataupun imam mazhab pun. Macam tu. Faham So amalkan satu kaul lah. Ada soalan lain? Okey, tak ada soalan dah. So sampai sini sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik itu daripada Allah, yang saya cakap tu dari diri anda sendiri. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.